warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa may yattaqillaha ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Majlis pada pagi yang berbahagia ini amat mengalu-alukan Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Azmi bin Khamis, Timbalan Naib Chancellor Akademi Antarabangsa Universiti Tun Hussein Om Malaysia UTHM, Wakil Rasmi Naib Chancellor UTHM. Yang berbahagia Dr. Muhammad Zaidi bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah IKIM. Yang berbahagia Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Yang berurusan Syekh Abdul Halim bin Abdul Rahman, Pendaftar Ketua Pegawai Operasi UTHM. Yang berbahagia Ustaz Haji Mustafa Hayuddin bin Abdul Halim, Pengarah Institut Ahli Sunnah wal Jamaah UTHM. Yang berbahagia pegawai-pegawai kanan UTHM, di kehormat IKIM, tetamu-tetamu VIP, tuan-tuan, puan-puan seterusnya, para hadirin, muslimin muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya pada hari ini Isnin 18 Julai 2022 bersamaan 18 Zulhijjah 1443 Hijrah, kita telah dapat bersua di bilik bankuet Dewan Sultan Ibrahim UTHM bersempena majlis yang amat bermakna, iaitu majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara UTHM dengan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia bersama delegasi IKIM ke Universiti Tun Hussein On Malaysia. Hadirin sekalian, membuka tirai majlis pada pagi ini, marilah kita sama-sama menadah tangan, memohon keberkatan, mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahir bin Abdul Muttalib, Imam Masjid Sultan Ibrahim UTHM. Dipersilakan. Nabil Karim Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di pagi yang penuh barakah ini kami bersyukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan yang telah mengizinkan kami untuk berkumpul pada pagi ini untuk kami melaksanakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU di antara UTHM dan IKIM. Ya Allah, Ya Karim, kami memohon kepadamu dan keizinanmu jua apalah kiranya Engkau jadikan persefahaman ini sebagai satu perkara yang mendatangkan manfaat yang besar bagi kami untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Engkau mudahkanlah segala urusannya dari awal hingga akhir, sehingga ianya mendatangkan kejayaan buat kami. Hindarkanlah dan lindungilah kami dari kerugian dan penyesalan di dunia dan di akhirat. Bimbingilah kami untuk menuju ke jalan-Mu yang diredai. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan penentu segala pekerjaan makhluk, sama ada berjaya atau sebaliknya. Ya Allah, sesungguhnya kami bergantung segalanya kepadamu. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis ini dirahmati dan berjalan dengan sempurna. Para hadirin yang dihormati sekalian, sebagai makluman bersama, dalam memastikan asas paradigma Tauhid dilaksanakan sebaiknya, UTHM melalui Institut Ahli Sunnah wal Jamaah meneroka peluang untuk bersama pihak tertentu bagi memberikan kefahaman Islam demi menjaga kesucian dan tidak menyimpang dari jalan yang ditetapkan. Di samping itu, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM yang luas pengalamannya dan berperanan dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai Islam melalui pelbagai program dan aktiviti. Kesinambungannya, kerjasama antara UTHM dengan IKIM melalui perjanjian persefahaman yang akan termeterai pada pagi ini menyaksikan usaha dalam mengenengahkan pelbagai aktiviti penyelidikan, perundingan dan penganjuran khusus jangka pendek untuk keperluan akidah dan tauhid ahli sunnah wal jamaah, ditambah lagi dengan latihan dan kemahiran yang memberi manfaat kepada komuniti dan juga pelajar UTHM. Para hadirin sekalian, memulakan atau cara ucapan majlis dengan rasa sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Azmi bin Khamis, Wakil Rasmi Naib Chancellor UTHM untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Zaidi bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Yang berusaha Encik Abdul Halim bin Abdul Rahman, pendaftar dan juga Ketua Pegawai Operasi Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Yang berbahagia Ustaz Haji Mustafa Yudin bin Abdul Halim, Pengarah Institut Ahli Sunnah wal Jamaah Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Pegawai-pegawai kanan universiti, div-div kehormat, IKIM, tetamu-tetamu VIP, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan seterusnya hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat, kurnia dan izinnya, maka kita dapat bertemu dalam majlis pada hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan salam daripada Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Rozari bin Abdul Rahim, Naib Chancellor UTHM yang tidak dapat bersama kita pada hari ini kerana beliau mengikuti lawatan kerja di luar negara. Izinkan saya untuk membaca teks ucapan yang telah disediakan. Pertamanya, ingin saya mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia bersama delegasi IKIM, kerana telah sudi meluangkan masa bersama-sama kita dan sekaligus akan menyempurnakan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU sebentar lagi. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, menyingkap sejarah pemikiran dalam dunia Islam, ianya diwarnai dengan wujudnya pelbagai bentuk fahaman dan ideologi. Oleh kerana sebagian umat Islam tidak ataupun belum berkesempatan untuk mendalami ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah yang berasaskan kepada aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, maka benteng yang dibina dalam diri ataupun masyarakat dapat dikukuhkan daripada menghalang fahaman songsang, daripada menyerap masuk ke dalam pemikiran masyarakat Islam. Dengan perkembangan sains dan teknologi serta dunia tanpa batasan ataupun tanpa sempadan, kita umat Islam pada masa ini berhadapan dengan pelbagai cabaran melibatkan aliran fahaman. Kajian dan perbincangan serta kupasan yang mendalam oleh pihak-pihak yang berwajib dan pihak berkuasa agama telah bersetuju bahawa perbezaan fahaman ini mampu menggugat perpaduan umat Islam di Malaysia.
Selain daripada itu, wujud juga fahaman yang boleh mengganggu kekuatan ataupun perpaduan umat Islam di Malaysia. Walaupun ia tidak kelihatan bahaya secara luarannya, tetapi pada hakikatnya ia boleh mampu merosakkan kesatuan umat Islam. Sebagai umat Islam, kita perlu memperkukuhkan diri dengan ilmu akidah sebenar dan menjauhi segala unsur fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan untuk kita mengenal, memahami hal-hal yang berkaitan mengikut fahaman sebenar ahli sunnah wal jamaah. Bagi menangani isu-isu tersebut, maka pada tahun 2010 telah menyaksikan titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor semasa merasmikan Majlis Multaka Ulama dan Ilmuwan Darul Takzim, iaitu Tuanku menyarankan agar diwujudkan kumpulan pemikir dan penulis Islam bagi memperkuat dan memperkukuhkan ahli sunnah wal jamaah di negeri Johor khasnya dan Malaysia amnya. Maka dengan tujuan tersebut, Institut Ahli Sunnah wal Jamaah Universiti Tun Hussein On Malaysia telah ditubuhkan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Johor. Ini selaras dengan visi dan misi UTHM yang mana ianya berasaskan kepada paradigma tauhid. Dan untuk makluman ahli hadirin dan hadirat, nilai utama yang dipegang oleh Universiti Tun Hussein On Malaysia ialah amanah, profesional dan inovatif. Dan ini diselarikan dan dimapkan dengan paradigma tauhid. Institut Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun lebih dikenali sebagai ISWAJ adalah merupakan institut pendidikan dan perundingan dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah. ISWAJ beriltizam untuk menyebarluaskan ilmu, kefahaman dan penghayatan ahli sunnah wal jamaah melalui pendekatan holistik bagi melahirkan modal insan ahli sunnah wal jamaah yang kompeten dan berintegriti, khususnya berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah di negeri Johor. Tuan-puan hadirin dan hadirat sekalian, ISWAJ pada masa ini diterajui oleh Ustaz Mustafa Yudin Abdul Halim selaku pengarah dan ianya terdiri daripada 5 jabatan yang menjalankan peranan dan fungsi bagi memperkasa fahaman aliran pemikiran ahli sunnah wal jamaah serta menyuburkan kefahaman tentang prinsip-prinsip utama dalam agama Islam. Ini direalisasikan dengan penganjuran pelbagai projek, latihan, kursus dan program. Dan di antaranya program-program yang telah dilaksanakan ataupun akan dalam perancangan ISWAJ adalah projek penyelidikan modal komprehensif pembangunan mualaf dengan kerjasama pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor, persidangan pemikir di peringkat antarabangsa dalam penyelidikan, pembangunan dan perundingan bagi mengumpulkan kumpulan pemikir, penyelidik dan penulis Islam di serata dunia seperti yang disarankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Penerbitan ilmiah dalam bentuk artikel jurnal, proceeding, bab dalam buku, modul latihan dan pembangunan yang berimpak tinggi di peringkat nasional dan antarabangsa. Pihak UTHM juga telah mengadakan bersama ISWAJ, iaitu kita panggil Pondok Universiti, sebagai wadah memperkasa fahaman ahli sunnah wal jamaah menerusi pengajian kitab surat meliputi akidah, syariah dan tasawuf. Kursus pengkadiran yang bertujuan melahirkan para kadir yang mempunyai kepakaran dengan menguasai pengetahuan berkaitan aliran-aliran pemikiran sehingga wujudnya Dewan Pakar Aswaja Negeri Johor. Program eksekutif imam profesional, satu-satunya program yang mengiktiraf para imam sebagai profesion dan profesional di seluruh Malaysia. Kita juga dimaklumkan bahawa program ini akan diperluaskan ke luar negara dan untuk yang pertama ini, perbincangan pertama telah diadakan untuk dilakukan di Kemboja. Okay, kita akan melatih pelajar-pelajar daripada imam-imam di Kemboja
untuk bersama, ini adalah kerjasama bersama dengan Majlis Agama Islam Johor. Jadi kita bukan saja melatih imam-imam di negeri Johor, tapi kita memperluaskan lagi ke luar negara. Projek terjemahan hukum zakat kitab Syekh Dr. Yusuf Qardawi dengan kerjasama pihak Pusat Penguturan Zakat Selangor, pembangunan Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Muttaqin Bukit Pasir Muar yang diuruskan di bawah ISWAJ dengan penaikan taraf perpustakaan oleh Pustakaan Tunku Tun Aminah UTHM dan rakan ISWAJ yang terdiri daripada pelajar-pelajar UTHM dalam pelbagai bidang menceburkan diri dalam inovasi, kreativiti dan kepimpinan ahli sunnah wal jamaah. Dan kini bagi memastikan asas paradigma tauhid dilaksanakan sebaiknya, UTHM membuka sayapnya untuk bekerjasama bersama pihak-pihak tertentu bagi memberikan kefahaman Islam yang sebenarnya demi menjaga kesucian ajaran Islam yang sebenar tanpa menyentuh perkara-perkara retorik atau menyimpang dari jalan yang ditetapkan. Justru adalah menjadi hasrat UTHM untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan IKIM yang luas pengalamannya sejak penubuhannya dalam memberikan pemahaman yang betul mengenai Islam melalui pelbagai program dan aktiviti seperti penyelidikan, seminar, bengkel, forum, konsultasi, latihan dan penerbitan. Tambahan lagi, dengan rangkaian dan hubungan IKIM di peringkat persekutuan dalam usaha menyebarkan kefahaman tentang Islam secara global, maka kami yakin bahawa kerjasama ini akan membuahkan hasil dalam menyediakan suasana yang terbuka dan bebas supaya setiap orang dapat mengeluarkan pendapat bagi membincangkan isu-isu yang berkaitan. Kerjasama UTHM IKIM ini bakal menyaksikan usaha dalam mengetengahkan pelbagai aktiviti penyelidikan, perundingan dan penganjuran khusus jangka pendek untuk keperluan akidah dan tauhid bagi meningkatkan kualiti dan memandang serius keperluan latihan dan kemahiran bukan sahaja kepada masyarakat dan komuniti khususnya di negeri Johor ini, malah memberi nilai tambah kepada para pelajar UTHM untuk meningkatkan kemahiran insaniah dan kepribadian unggul yang berteraskan paradigma tauhid selaras dengan misi dan visi UTHM. Sebagai permulaan pada aktiviti MOU antara UTHM dan IKIM ini, selepas ini akan diadakan satu program usaha iaitu program Bicara Ad-Din akan diadakan di mana panel forum terdiri daripada wakil IKIM, UTHM dan pejabat mufti negeri Johor. Sama-samalah kita doakan semoga usaha ini akan berjaya dan sempurna sebagaimana hasrat yang terkandung di dalam dokumen MOU yang akan ditandatangani. Sebelum mengakhiri ucapan ini, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, Yang Berbahagia Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, di atas kesudian untuk bersama-sama menyempurnakan MOU pada pagi ini. Tahniah kepada ISWAJ dan semua pihak yang bertungkus lumus merancang, menyusun dan mengatur majlis pada pagi ini. Doa saya semoga usaha kita semua ini akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga diberikan sebesar-besar kejayaan buat kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Teologis Dr. Azmi Khamis, Wakil Rasmi Naib Chancellor UTHM, di atas ucapan aluan yang disampaikan. Hadirin sekalian, bagi ucapan seterusnya, majlis dengan rasa bangganya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Azmi bin Khamis, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa,
yang mewakili Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Yang berbahagia Encik Abdul Halim bin Abdul Rahman, pendaftar Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Zaidi bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Yang berbahagia Ustaz Mustafa Hayuddin bin Abdul Khadim, Pengarah Institut Ahli Sunnah wal Jamaah Universiti Tun Hussein On Malaysia. Yang berbahagia Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM ataupun Syarak. Pegawai-pegawai UTHM, para perwakilan daripada IKIM, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Alhamdulillah, mewakili delegasi dari IKIM, dengan rendah hati saya merakamkan rasa syukur yang tidak terhingga kerana dengan izinnya kami dapat hadir ke Dewan yang permai ini sebagai meraihkan undangan daripada pihak tuan rumah Universiti Tun Hussein On Malaysia ke majlis menandatangani memorandum persefahaman ataupun MOU antara IKIM dan UTHM. Untuk maklumat Prof, ini merupakan sayalah secara peribadi kali pertamalah menjejak kampus UTHM di Batu Pahat ni. Sebelum ni adalah saya ingat perwakilan daripada UTHM datang ke IKIM. Semoga dengan termeterainya MOU ini akan bakal membuka ruang kerjasama dan kolaborasi yang lebih luas dalam pelbagai aspek, seterusnya memperkukuhkan tradisi keilmuan di kedua-dua institusi ini. Saya juga meyakini kewibawaan Institut Ahli Sunnah wal Jamaah ISWAJ UTHM sebagai institusi pelaksana MOU di pihak UTHM ini. Saya difahamkan walaupun ISWAJ merupakan satu-satunya institusi di UTHM yang mempelawa kami IKIM untuk menandatangani MOU ini, oleh kerana MOU ini akan ditangani antara UTHM dan IKIM, saya mengharapkan bahawa ianya bukan hanya kerjasama kolaborasi antara ISWAJ dan IKIM dan ianya terpakai kepada keseluruhan sistem yang ada dalam UTHM. Sesungguhnya majlis pada hari ini merupakan saat yang amat bermakna, terutama dalam usaha mempererat tali silaturahim antara dua institusi IKIM dan UTHM. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas ucapan Timbalan Naib Chancellor UTHM tadi, Profesor Teknologi Dr. Azmi Khamis, serta penerangan mengenai latar belakang mengenai penubuhan ISWAJ di UTHM ini. Ternyata kita tidak dapat menyangkal atau menafikan betapa perlunya institut seperti ISWAJ dibina atau ditubuhkan bagi mendapati berbagai-bagai permasalahan agama, termasuklah akidah yang sedang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Tuan-tuan dan para hadirin yang saya muliakan, hari ini menandakan kejayaan IKIM dalam meluaskan jaringan kerjasama ke negeri Johor Darul Ta'zim. Namun seperti yang kita sedia maklum, walaupun secara fizikal kami baru sampai ke negeri Johor pada hari ini, namun pada hakikatnya IKIM telah pun sampai ke serata ceruk bumi negeri Johor melalui siaran radio IKIM yang telah dikenali ramai. Malah tidak dinafikan bahawa masyarakat kita lebih mengenali radio IKIM berbanding Institut Kefahaman Islam itu sendiri yang telah wujud 10 tahun lebih awal sebelum kelahiran radio IKIM. IKIM ditubuhkan pada 18 Februari tahun 1992. Radio IKIM diwujudkan pada baru ni 6 Julai tahun 2001 kalau tak silap saya. Betul tak? Kalau tidak saya. Oleh yang demikian, saya ingin mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian secara ringkas latar belakang dan peranan IKIM. Institut ini ditubuhkan seperti yang saya sebut 18 Februari 1992 bersamaan 14 Syakban 1412 Hijrah, hasil cetusan idea yang amat berhormat Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hasrat Tun
ketika itu adalah untuk menubuhkan sebuah institusi pemikir ataupun think tank yang berfungsi untuk meningkatkan kefahaman Islam yang sebenar dalam kalangan orang Islam dan bukan Islam. Harus dinyatakan di sini, IKIM merupakan the first Islamic think tank in this country. Antara matlamat penubuhan IKIM adalah menjalankan penyelidikan dan rundingan dalam pelbagai bidang melalui pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu, sama ada di peringkat kebangsaan, serantau atau antarabangsa, dan mengaitkannya dengan perspektif dan peranan Islam. Menyediakan forum-forum bagi kalangan sarjana Islam dan bukan Islam untuk membincangkan dan menganalisis isu-isu yang menjadi kepentingan dan keprihatinan bersama dan menjadi sumber maklumat kepada umat Islam seluruh dunia untuk membantu dalam penyumbangan ke arah penggubalan dasar-dasar di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Berdasarkan matlamat murni yang saya sebut sebentar tadi, IKIM dengan tema Memahami Islam, Membina Peradaban telah giat menjalankan pelbagai aktiviti ilmiah seperti seminar, muzakarah pakar, persidangan meja bulat, kursus dan latihan dalam pelbagai bidang dan tajuk dan kepada pelbagai kelompok sasaran di dalam dan di luar negara. IKIM juga telah menjalankan kolaborasi penyelidikan dengan pelbagai pihak di dalam dan di luar negara dalam pelbagai bidang. 3 pusat akademik yang menjadi tonjang ataupun tulang belakang aktiviti ilmiah IKIM iaitu Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Syarak yang hari ini kita didatangi oleh Dr. Farid Syahran, Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Emas dan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Kias. Di samping itu, IKIM juga telah menghasilkan hingga hari ini sekitar 200 penerbitan ilmiah. Ini termasuklah jurnal Tafhim yang kami bawa hari ini ke semua sirinya, penerbitan dari awal hingga yang terkini sebagai cenderamata kepada UTHM. InsyaAllah kami dalam proses permohonan untuk mendapat pengindesan melalui Scopus. Mewakili IKIM, saya juga mengalu-alukan sumbangan makalah dan sarjana dari ahli akademik UTHM dalam jurnal Tafhim terbitan IKIM ini. Selain itu, IKIM juga mempunyai sebuah perpustakaan yang mempunyai beberapa keistimewaan. Antaranya, koleksi khas tamadun Islam ataupun kami panggil KTI IKIM yang mengandungi 8,001 naskah buku dan jurnal dalam pelbagai bidang peradaban Islam, termasuklah karya nadir abad ke-17, abad ke-18, ke-19 dan separuh abad ke-20. Koleksi-koleksi yang kami miliki ini terdapat dalam 20 buah bahasa, termasuk bahasa Arab, Turki, Parsi, India, Utara Afrika dan Sepanyol. Maka di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menjemput para sarjana dan ahli akademik di UTHM untuk datang ke perusahaan kami untuk meninjau apa yang kami ada. Kami juga mengalu-alukan sekiranya ada kalangan ahli akademik di sini yang berhasrat untuk menukar khazanah yang dimiliki. Umpamanya para akademik bolehlah kalau nak memohon sebagai fellow kehormat sebagai contohnya. Adalah beberapa lagi fellow dalam perancangan yang kita akan majukan ke pihak atasan. Para hadirin yang saya hormati, seperti mana disebut semasa bol bicara di bilik menunggu, saya maklumkan kepada wakil-wakil di UTHM termasuk dengan Prof tadi, kata kita ni sama je dengan universiti. Satu je tak ada, itu mengajar. Yang lain semua sama perangai dia lah. KPI je lebih kurang sama. Sebenarnya yang telah saya sebutkan tadi bahawa IKIM lebih popular dengan adanya radio IKIM ataupun IKIM FM. Saya dilantik sebagai Ketua Pengarah IKIM pada 3 Februari. Di mana-mana saja saya pergi, dia orang kata, ini dari IKIM kah?
kami sentiasa dengar radio IKIM. Itu macam saya sebut tadi, radio IKIM lebih popular daripada IKIM itu sendiri. IKIM FM. Di Batu Pahat ni frekuensinya 89.5 FM. Itu radio IKIM lah. Kelihatan jelas sebab dia punya stesen pemancar dekat. Guna lidah nampak dari jauh sini. Melalui kajian WAVE 2022, kajian WAVE bilangan 2 tahun 2022 iaitu GFK, Society for Consumer Research. Radio kami dengan tagline Inspirasi Inforia Islami telah mencatat jumlah sebanyak 1.3 juta orang pendengar, sekaligus meletakkan radio IKIM pada tangga ke-6 paling popular dalam kategori stesen berbahasa Melayu di negara ini. Selain radio, terima kasih. Selain radio, kami telah pun melebarkan sayap dengan mewujudkan TV IKIM yang berkonsepkan internet TV, iaitu live streaming. Fungsinya adalah sebagai medium penyampaian yang menyokong program dan aktiviti IKIM seperti yang sedang kita langsungkan ketika ini. Bilangan hit ke laman TV IKIM tidaklah sehebat internet TV yang lain, tetapi dengan jumlah melebihi 2 juta hit, itu pada hemat kami adalah cukup memberangsangkan. Tuan-tuan dan para hadirin yang saya muliakan, dengan kejayaan Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman antara IKIM dan UTHM pada hari ini, disusuli dengan program Bicara Adin selepas ini, kita mengharapkan agar satu kerjasama yang bermakna dan bermanfaat tinggi akan terhasil selepas ini antara dua institusi. Saya semasa berbual tadi, saya menyebut bahawa bukan sahaja kolaborasi ini melibat antara tenaga akademik dengan tenaga di IKIM, tapi saya juga mahu bahawa ini juga melibatkan mahasiswa. Oleh kerana kami dikenali lebih dengan radio, maka forum bicara adil ini akan disiarkan dalam radio IKIM pada satu tarikh yang akan ditentukan. Dan saya harap dengan MOU yang akan termaterai ini, maka UTHM melibatkan juga para mahasiswa supaya turut serta dalam program dalam radio ini, di samping juga para staf dan warga akademik yang selainnya. Mudah-mudahan usaha ini akan dirahmati Allah, diberikan ganjaran yang terbaik sama ada di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan yang disampaikan oleh Ketua Pengarah IKIM yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih. Tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa yang dinantikan, iaitu sesi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara UTHM dengan Institut Kemahiran Islam Malaysia IKIM. Dengan ini dipersilakan dari UTHM yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Azmi bin Khamis, Wakil Rasmi Naib Chancellor UTHM sebagai penandatangan, dan yang berurusan Encik Abdul Halim bin Abdul Rahman, Ketua Bagai Operasi Pendaftar UTHM sebagai saksi. Dari pihak IKIM yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil sebagai penandatangan, dan yang berusaha Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran sebagai saksi untuk mengambil tempat. Dipersilakan kedua-dua pihak untuk menurunkan tanda tangan. Bersama kita saksikan sesi pertukaran MOU antara pihak UTHM dan pihak IKIM. Majlis pada pagi ini disirikan dengan acara penyampaian cenderamata. Pertamanya dari pihak UTHM yang akan disampaikan oleh Wakil Rasmi Naib Chancellor UTHM. Dipersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, untuk menerima cenderamata.
Yang kedua dipersilakan Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid bin Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Syarak IKIM. Dan yang ketiga Yang Berbahagia Dr. Muhammad Zaidi bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah IKIM. Seterusnya cerita dari pihak IKIM yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil kepada pihak UTHM. Dijemput Yang Berbahagia Teknologis Dr. Azmi bin Khamis, Wakil Rasmi Net Chancellor UTHM. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dengan penyampaian cenderamata itu tadi, maka selesailah sesi menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara UTHM dengan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Semoga segala perancangan dan apa yang diusahakan dapat direalisasikan, memberi manfaat serta hubungan kerjasama ini akan bertambah erat. Segala penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih diucapkan. Sidang hadirin sekalian, bersempena dengan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman pada pagi ini, akan berlangsung sebentar sahaja lagi forum bicara ad-din bersama panel-panel yang hebat yang akan mengupas, mengulas, merungkai di bawah tajuk Media Sosial Generasi Muda dan Kerangka Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, Isu dan Cabaran Abad ke-21. Sebelum itu, para hadirin dipersilakan untuk menikmati hidangan minum pagi yang disediakan, kemudian kembali berada di dalam dewan ini semula pada jam 10.30 pagi. Terima kasih.